Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan Cikgu Sally untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk bidang 7.0 keselamatan iaitu pengantunan seksual kanak-kanak. Baiklah anak-anak, objektif pembelajaran pada kali ini adalah di akhir pembelajaran ini anak-anak akan dapat menyatakan maksud pengantunan seksual kanak-kanak dan mengetahui contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Baiklah, anak-anak bersedia untuk mempelajari tajuk pembelajaran kita pada kali ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar 3 perkara iaitu yang pertama, maksud pengantunan seksual kanak-kanak. Yang kedua, sasaran dan pelaku. Dan yang ketiga, bagaimana pengantunan seksual kanak-kanak berlaku. Okey, kita belajar satu-satu ya anak-anak. Okey, kita belajar maksud dulu. Apa maksud pengantunan seksual kanak-kanak ni? Pengantunan seksual kanak-kanak ni dengan kata lain adalah gangguan seksual. Gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Okey? Pengantunan seksual kanak-kanak ni adalah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan mereka tu kanak-kanak bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur seksual ke atas kanak-kanak tersebut. Jadi maksudnya pengantunan seksual kanak-kanak ni adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang keji, kejam terhadap kanak-kanak. Okey? Sepatutnya kanak-kanak tidak diperlakukan seperti ini. Okey? Kanak-kanak tidak boleh diganggu seksual. Tak boleh. Okey? Okey, siapakah sasaran bagi perlakuan ini? Okey, pengantunan seksual kanak-kanak ni biasanya kerap terjadi kepada kanak-kanak yang selalu bersendirian. Kalau kanak-kanak yang bersendirian ni kan, kalau orang yang jahat ni, dia nampak kita selalu sendiri dekat mana-mana. Itulah, dia ambil kesempatan. Dia senang nak dekat. Okey, jadi kanak-kanak, kamu semua tolong jangan bersendirian. Kalau nak pergi kedai runcit ke, balik dari sekolah ke, jangan bersendirian. Pastikan kamu ada kawan. Okey? Dan yang kedua, kanak-kanak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang ahli keluarga. Ini juga salah satu sebab. Okey? Kenapa kanak-kanak ini diganggu? Okey? Dikejami oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni. Okey? Okey. Siapakah pelakunya? Okey, pengantunan seksual kanak-kanak ni mungkin boleh dilakukan oleh yang pertama kenalan keluarga. Yang kedua, ahli keluarga sendiri. Dan yang ketiga, orang yang tidak dikenali. Okey? Jadi, kanak-kanak perlu berhati-hati. Dalam ahli keluarga kita sendiri pun boleh juga berlaku gangguan seksual ni. Macam yang kamu nampak dalam berita, dekat TV, ada banyak kes-kes yang macam ni kan. Jadi, kita tak mahu perkara ini berlaku kepada diri kita. Jadi kita kena tahu macam mana benda ni berlaku, siapa pelakunya. Macam mana kita nak elakkan, kita tak nak berlaku kepada diri kita. Okey, bagaimanakah pengantunan seksual kanak-kanak ni berlaku? Okey, anak-anak kena tahu ya, pengantunan seksual kanak-kanak ni dengan kata lain adalah gangguan seksual. Okey? Baiklah, sekarang kita tengok bagaimana gangguan seksual ni berlaku. Okey, kebiasaannya individu ni, yang pelaku ni, dia akan melakukan gangguan seksual ni kepada kanak-kanak. Dia akan mendapatkan maklumat dulu tentang mangsa. Dia akan ambil tahu tentang mangsa dia. Pukul berapa dia balik sekolah. Biasanya dia ikut jalan mana. Dia selalu bermain dekat mana. Dia ambil maklumat ni tentang kamu ni. Dengan tanpa kamu ketahui, dia ambil maklumat kamu. Jadi kamu kena hati-hati. Okay, yang kedua, dia memberikan pujian, hadiah dan layanan istimewa kepada mangsa.
Tak ada sebab dia puji kamu. Cantiklah kamu ni. Selalu puji-puji. Dia bagi hadiah. Selalu bagi hadiah dekat kamu. Layan kamu istimewa. Pelik. Okay? Pelik. Kalau orang yang tidak dikenali, tiba-tiba bagi kamu hadiah. Normal tak? Tak normal. Kena sentiasa berhati-hati. 100% kena hati-hati. Okay? Dan yang ketiga, biasanya pelaku ni dia akan selalu bersimpati dengan mangsa. Dengan dia punya ayat-ayat manis. Kamu ni kesianlah, nampak kamu panas. Mari sini dekat-dekat. Jangan. Kalau kamu tak kenal, kamu tak rapat pun, jangan sekali-kali. Okay? Sentiasa berhati-hati. Jangan selalu cakap ya dekat orang. Okay? Cakap tidak. Okay? Dan yang keempat, individu ni selalu memujuk mangsa. Dia pujuk, marilah sini, ikutlah saya pergi sini, marilah duduk sebelah. Jangan sekali-kali anak-anak. Dan yang kelima, menjauhkan mangsa daripada keluarga dan rakan. Ini dia pandai tarik kamu, bawa kamu pergi kedai, nak belanja kamu ke, beli gula-gula, keropok semua tu, dia nak ambil kamu, jauhkan kamu daripada keluarga kamu dan rakan kamu pada waktu tu. Jangan ya. Seterusnya, mencari peluang bersendirian dengan mangsa. Okay? Supaya dia dapat melakukan perbuatan kejam kepada kanak-kanak. Okay, dan seterusnya, melakukan sentuhan fizikal tanpa disedari mangsa. Ini tak boleh. Kalau kamu mungkin pernah terjadi ke ataupun kepada kawan kamu ke, adik-beradik ke, okay, ada yang kena sentuh, okay, dekat dia punya bahagian yang tak boleh disentuh lah. Dekat bahagian kita punya apa nak cakap? Privacy. Kita punya tempat privacy. Tak boleh. Okay? Walaupun dekat kita punya bahu, kita punya dekat tangan ni. Tak boleh. Sepatutnya lelaki tak boleh sentuh perempuan. Okay? Kalau yang perempuan pun, tak semestinya seksual kanak-kanak ni berlaku kepada kanak-kanak perempuan saja. Tidak. Kanak-kanak lelaki pun terjadi. Okay? Sekarang ni dunia sangat bahaya. Jadi anak-anak semua, tolonglah berhati-hati dan sentiasa menjaga keselamatan kamu. Jangan biarkan orang dewasa mendekati kamu berlebih-lebihan. Okey? Tidak sepatutnya. Orang dewasa tidak sepatutnya berlebih-lebihan kepada kanak-kanak. Kita tidak tahu apa niat orang dewasa itu kepada kanak-kanak. Jadi anak-anak perlu berhati-hati. Sekiranya ada individu orang dewasa yang melakukan perkara-perkara ni kepada kamu, kamu perlu letakkan dalam minda kamu, berhati-hati dan jangan menyerahkan apa-apa pun, maklumat ke, perhatian ke, bercakap dengan mereka, jangan. Okay? Kamu terus mendapatkan ahli keluarga dan rakan kamu pada waktu tersebut. Jadi, tengok gambar yang cikgu tunjukkan. Break the silence to end sexual abuse against children. Okey, jadi sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Ianya dosa besar. Dosa besar. Kamu tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu. Jadi apa yang kamu boleh buat adalah berhati-hati dan ambil tahu situasi yang menuju kepada arah itu. Okey? Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara nak mengelakkan daripada pengantunan seksual kanak-kanak ini berlaku. Baiklah anak-anak, selamat belajar. Kita jumpa lagi.